Assalamualaikum murid-murid, bersama dengan saya Cikgu Izzuan. Hari ini topik kita akan belajar kemahiran lari berganti-ganti. Okey, pengenalan untuk acara ini ialah pertama, acara apa yang digunakan untuk lari berganti-ganti. Yang kedua, kita akan tengok alatan. Yang ketiga, berapa orang peserta yang terlibat. Dan juga kaedah ataupun teknik penukaran button. Okey, kita mula. Selamat belajar. Okey, acara yang digunakan untuk acara lari berganti-ganti ni biasanya kita guna 4 kali 100 meter dan juga 4 kali 400 meter. Okey, ini ialah peralatan baton yang kita gunakan semasa lari berganti-ganti. Biasanya baton ini diperbuat daripada besi aluminium. Okey, kita akan tengok bilangan peserta yang terlibat untuk acara lari berganti-ganti. Okey, biasanya terdapat 4 orang peserta yang akan berlari dan seorang akan menjadi simpanan. Sekiranya ada apa-apa masalah, jadi jurulatih ataupun cikgu akan terus dapat menukar peserta yang mempunyai masalah dengan peserta yang simpanan. Baik, pelari pertama ini akan mula berlari dalam keadaan sedia. Kemudian baton yang dia pegang ni, dia akan beri kepada pelari yang kedua. Pelari kedua yang akan berlari pada jarak tertentu akan beri pada pelari yang ketiga. Dan pelari seterusnya, pelari ketiga akan memberikan kepada pelari yang keempat. Dan pelari yang keempat ini akan menghabiskan atau menamatkan perlawanan. Okey, kamu dapat tengok dalam bulatan ni. Pelari pertama menggunakan tangan kanan. Dan apabila dia berlari, dia passing. Untuk pelari kedua, dia terima dengan tangan kiri. Selepas itu, pelari ketiga terima semula dengan tangan kanan. Dan akhir sekali, pelari keempat terima dengan tangan kiri. Ini biasanya kaedah bersilang ni untuk memudahkan memberi dan menerima baton. Biasanya, pelari pertama, pelari yang ketiga atau yang terakhir biasanya ialah pelari yang terpantas. Kerana di sinilah sama ada pelari yang ketiga atau pelari keempat ini yang akan menentukan kemenangan sesuatu pasukan. Pelari pertama pula perlu berlari dengan keadaan yang baik dan mesti juga laju supaya rakan-rakan seterusnya atau pelari seterusnya tidak berasa susah untuk mengejar lawan yang lain. Jika dia lambat, semua orang akan menjadi lambat, menjadi lewat. Okey, ini adalah contoh kedudukan. Okey, ini pelari pertama dalam keadaan sedia. Kamu tengok dia duduk dalam keadaan sedia. Di sini titik di sini start dan juga akhir. Ini ialah untuk acara 4 kali 100 relay atau 4 kali 100 larian. Okey, dia akan berlari dalam dia punya laluan tu, jangan terkeluar. Dia tidak boleh masuk ke akhir. Dan di sini pelari kedua dalam garisan merah ni, pelari kedua akan mula menerima baton. Di sini di zone ni. Dia akan terima di bahagian ini. Change over zone ni. Selepas terima, pelari kedua ni akan mula start pecut. Start pecut. Dia tidak boleh terima baton di luar garis ni. Jadi dia akan pecut sampailah pelari yang ketiga. Pelari ketiga apabila terima baton dalam kawasan ni, dia akan mula pecut, pusing hinggalah ke pelari yang keempat. Pelari keempat akan terima baton dan seterusnya akan berlari hingga
menamatkan larian lah, lengkap. Jadi jarak setiap pelari itu ialah 100 meter. Okey, kita tengok teknik ya. Apa beza dia dengan larian 100? Dia menggunakan baton untuk menukar. Ini ialah gaya teknik atau memegang baton semasa persediaan. Okey. Dia ada 4 cara kaedah dia. Dia pegang macam ni pertama, yang kedua dia genggam guna 3 jari. Yang ketiga dia genggam di bahagian tengah guna 2 jari dan genggam gunakan satu jari. Okey. Cara sebelum tu. Okey, kita dah lihat ini adalah dua kaedah untuk memberi dan menerima baton. Satu dari bawah ke atas. Satu lagi dari atas ke bawah. Kalau kamu tengok gambar ni, ini daripada bawah ke atas, ini daripada atas ke bawah. Kamu boleh dapat tengok apabila untuk menerima baton ni, pelari yang akan menerima tu, dia akan luruskan satu tangan ke belakang. Okey. Dan dia akan genggam, sebenarnya dia akan genggam 1/3 daripada baton tersebut. Kalau terjatuh, maka pasukan itu automatik terbatal. Dan jarak untuk bagi ni pun, jarak nak bagi perlulah selesa, tak terlampau rapat. Sesuai dengan jarak yang bersesuaian dan tidak keluar daripada zon. Nanti cikgu akan tunjuk lagi. Okey, yang ni contoh. Okey, menerima baton gaya selang-seli tanpa pandang. Okey, maksudnya orang yang depan ni, yang kamu tengok ni, cikgu titik merah ni, dia tak pandang kawan yang di belakang. Dia cuma luruskan tangan saja. Pelari yang di belakang ini bertanggungjawab penuh untuk memberikan baton kepada rakannya. Rakannya perlu buka tangan seluas mungkin dan genggam seerat mungkin supaya apabila berlaku pecutan, baton ini tidak jatuh. Okay. So, dari sini sepatutnya mula A. Dia lari, dia nak sampai. Okay, kamu tengok dia luruskan tangan. Okay, dia beri kepada rakannya. Okay, rakan dia terima, kemudian berlari. Tanpa memandang lagi ke belakang. Okey, ini memberi dan menerima baton gaya pandang. Okey, ini dia cuba nak tengok kawan dia untuk mengukur jarak lah. Jarak tu sama ada sesuai atau tidak menerima. Jadi dia tengok bukan tengok 100%, dia tengok secara selang-seli. Maksudnya dia tengok belakang, kemudian dia tengok semula ke hadapan. Okey. Rakan yang belakang akan meletakkan baton di atas tapak tangan pelari seterusnya. Kemudian pelari tersebut akan memecut. Okey, ini adalah gaya dari atas ke bawah. Kamu dapat tengok sini. Dia luruskan satu tangan ke belakang. Kena lurus, tak boleh bengkok. Supaya memudahkan rakan yang di belakangnya untuk meletakkan baton. Jadi dia memegang 1/3. Selepas dapat, dia mesti genggam dengan erat. Supaya dia tidak terlucut ataupun jatuh. Okey, ini adalah untuk menerima baton ni, dia ada jarak dia. Okey, jaraknya biasanya ini adalah dalam zon ni. Ni. Zon. Okey, zon ni saja. Jadi ini orang yang berlari tu. Dia sampai Okey, dia boleh passing dekat kawan dia tu dalam jarak ini saja.
Jika dia lebih daripada ini, garisan ni, maka terbatal. Jadi cikgu beri serba sedikit penerangan ni. Kamu boleh tengok video seterusnya supaya dapat melihat dengan lebih jelas lah macam mana teknik ini digunakan. Jika kamu ada sebarang soalan, boleh mesej melalui Telegram.